Apabila kita memerhatikan surah Yusuf, kita akan dapat mengutip dua pelajaran besar. Pelajaran yang pertama adalah berkaitan tentang rohani. Rohani adalah satu entiti daripada diri kita yang kita tak nampak. Diri kita yang kita tak nampak. Diri kita yang A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Amma ba'd. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Surah Yusuf ayat 56. Yang dikasihi sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita memerhatikan surah Yusuf, kita akan dapat mengutip dua pelajaran besar. Pelajaran yang pertama adalah berkaitan tentang rohani. Rohani adalah satu entiti daripada diri kita yang kita tak nampak. Diri kita yang kita tak nampak. Diri kita yang ghaib. Rohani ini adalah suatu yang disifatkan sebagai tentera-tentera ruh. Rohani ini banyak, bukan satu, banyak. Dia adalah di antara pihak hati. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan 3 mimpi. Yang pertama, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu ia masih kanak-kanak. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Iza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Mimpi yang kedua adalah mimpi dua orang kawan Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara. Yang seorang tu bermimpi dia perah anggur, buat arak. Dalam arak itu diberi minum. Dia jamu orang. Yang seorang lagi bermimpi dia buat roti. Kemudian rotinya itu dimakan oleh burung. Dicatuk oleh burung daripada atas kepala dia. Ini mimpi kawan-kawan Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi yang ketiga adalah mimpi raja. Mimpi raja pada zaman itu yang bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus
memakan 7 ekor lembu gemuk. Sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Dan 7 tangkai yang kering. 7 sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. 7 tangkai yang subur, 7 tangkai yang kering. Cerita ini nak menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekalkan ke dalam tiap-tiap manusia kekuatan-kekuatan yang dia tidak nampak. Kekuatan ini memberikan kepadanya panduan tentang perjalanan masa depan yang akan ditempuhinya. Kekuatan ini datang dalam bentuk yang sangat simbolik. Apabila kita namakan, ulama menamakan dengan nama ruhani. Orang tidur, dia mimpi, itu adalah perjalanan ruhaninya. Tapi ruhani ini bukan sahaja ada pada waktu kita tidur. Kita tidur, kita mimpi. Mimpi makna apa? Rohani kita berjalan di dalam perjalanannya yang gaib. Lalu dia melihat signal-signal tentang diri kita. Maka dia mengatakan kepada kita apa yang dia faham tentang diri kita itu. Kita tak faham. Dia tu, rohani yang gaib itu, berjalan di jalan yang gaib. Dia melihat, mendapat signal yang gaib. Dia mengatakan kepada jasad kita. Jasad kita terima signal tadi. Jasad kita faham tak? Jasad kita tidak memahami pemberitahuan rohani kita secara signal dalam bentuk yang dinamakan sebagai mimpi itu. Tapi mimpi itu mempunyai makna. Digambarkan mimpi 3 kisah. Nabi Yusuf, kawan dia dan raja zamannya, mempunyai makna. Soalannya sekarang ialah, bagaimanakah, bilakah kita dapat berhubungan dengan rohani kita? Dapat tak kita berhubungan dengan rohani kita? Kadang-kadang bila kita tidur, bukan rohani kita yang berhubungan dengan kita. Nafsu kita berhubungan dengan kita. Sini kita akan keliru. Kadang-kadang bila kita tidur, bukan rohani kita yang berhubungan dengan kita. Perasaan kita berhubungan dengan kita. Sini tempat kita keliru. Jadi, bagaimana nak berhubungan dengan rohani kita? Ulama jawab dengan zikrullah. Satu. Yang kedua, apa benda yang rohani kita hantar? Signal yang macam mana kita nak faham? Signal yang dia atur itu dengan pahaman yang betul. Kadang-kadang dia atur macam ni, kita faham lain. Ini keliru kali yang kedua. Tepat yang kedua. Keliru yang kedua. Keliru yang kedua. Dia bagi signal macam ni, kita tak faham. Sebab yang dia bagi itu signal. Kita memahaminya dengan cara yang salah. Berlaku pula keliru yang kedua. Bagaimanakah untuk memperolehi makna yang betul daripada signal yang dihantarkan oleh rohani kita? Jawabnya, yang ni pun adalah dengan zikrullah juga. Rohani ni dinamakan rohani, diambil daripada perkataan ruh. Ra, waw, ha, ruh. Cuma rohani ni ditambah dengan alif, nun. Jadi rohan. Tambah alif, nun sama ada membawa makna banyak ataupun membawa makna sifat yang dinisbahkan kepada roh. Ruhan. Tambah ia pula dekat ujung sekali. Jadi rohani, ia tu maknanya nisbah. Maknanya roh itu, dia ada anak beranak dia. Anak beranak dia, jiwa dan akal. Dan dia ada tentera dia. Tentera inilah yang dinamakan, tentera roh inilah dinamakan dengan nama rohani.
Rohani ni dia keluar masuk dalam diri kita. Waktu bila kita tidur, kita bermimpi, ulama kata roh itu keluar. Maksudnya rohani lah. Ataupun dengan nama lain, kita berbuah nama, ulama berbuah nama, roh idafi, dia keluar. Keluar, bila kita jaga, dia masuk balik. Dia masuk balik. Berbeza dengan mati, mati itu roh keluar, dia tak masuk balik dah. Roh keluar itu je, roh hakiki itu keluar. Dan yang ni roh hakiki ni keluar, dia tak balik semula dah. Maka orang ni nama dia mati. Roh idafi ataupun rohani yang keluar, dia balik semula kepada diri kerana di dalam diri itu ada roh hakiki. Mana rohani keluar, dia balik semula, dia kena mengadap semula kepada bos dia. Sebagaimana kita duduk pejabat, kita keluar daripada pejabat buat kerja site, kita mesti balik semula ke pejabat. Siapa besar? Kita besar ke pejabat besar? Jawabnya pejabat lah besar. Kita hanya kaki tangan saja. Roh ini besar, rohani itu kecil. Rohani bekerja bagi pihak roh. Bila kita mempelajari bahawa rohani itu bekerja bagi pihak roh, dan roh itu adalah dihantar oleh Allah kepada jasad untuk membicarakan tentang syariat dia. Roh menjadi wakil yang Allah Ta'ala hantar kepada diri. Inilah yang berlawan dengan nafsu. Tapi jasad ni, nafsu boleh masuk juga. Bila nafsu boleh masuk dalam jasad, maka disitulah tempat kelirunya kita. Ada 3 lapis kekeliruan dalam diri kita yang kita mesti belajar penyelesaiannya melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf ni, dia mimpi, dia cerita ke ayah dia, dia faham mimpi dia, dan dia faham, dan ayah dia faham makna mimpi dia. Mimpi Nabi Yusuf makna apa? 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud kepadanya. Makna dia kelak akan datang. Adik-beradik dia 11 orang. Mak dia dan ayah dia akan bersatu balik, jumpa dengan dia dan menghormati dia. Maka ketika Nabi Yusuf diuji dengan berbagai-bagai ujian, dia faham. Satu hari nanti dia akan memperolehi suatu kemuliaan yang besar. Dan pada waktu itu keluarganya akan menghormati dia. Dia faham hal ni. Akhirnya Nabi Yusuf diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dan ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf, surah Yusuf menceritakan kepada kita. Ujian yang kalau ujian tu dihadapkan kepada kita, memang kita akan kalah. Ujian perempuan yang comel, yang mempunyai pangkat yang tinggi, daripada keluarga orang hebat, menggoda sepanjang masa. Bukan menggoda sekali je. Menggoda sepanjang masa, dan yang menggoda itu ada di depan masa, sepanjang masa. Kalau yang goda tu duduk jauh, dia main WhatsApp je. WhatsApp sebab duduk jauh. Mungkin tidak tewas. Ataupun yang menggoda tu uduh, kita kata. Yang menggoda tu, yang kena goda tidak menarik. Tidak tertarik dengan apa yang ada pada yang menggoda. Mungkin selamat. Tapi kalau ujian yang begini bentuknya, Allah Ta'ala cerita, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu ada rasa, ada perasaan. Dan Nabi Yusuf sebagai manusia ada perasaan. Tapi dapat membendung perasaan itu daripada melakukan kejahatan.
Ujian yang besar telah ditanggung oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf berjaya. Kerana apa? Kerana dia ingat pemberitahuan rohaninya. Dia akan jadi mulia. Tetapi sebelum daripada dia memperolehi kemuliaan itu, dia akan diuji dengan ujian-ujian yang besar. Kalau berjaya, dapat. Kalau tidak berjaya, tak dapat. Dia ingat pemberitahuan rohani dia. Yang dia mimpi 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud kepadanya, maknanya dia akan dapat kemuliaan, keagungan, kebesaran. Dapat tahu dah. Bila dia dapat tahu, maka dia berpegang. Dia ada tempat, dia ada pelampung. Dia ada tempat berpaut. Maka dia selamat ujian itu. Ujian nombor 1. Kemudian ketika berada di dalam penjara, Allah Ta'ala nak bagi kebesaran kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Raja duduk tidur dalam istana yang indah. Raja tu bermimpi. Mimpi raja ni tidak boleh dihuraikan. Raja nak kepada huraian. Nak takbir mimpi. Tapi mimpi itu tidak ada orang yang boleh menghuraikannya secara betul, secara tepat. Nabi Yusuf yang tidur di dalam penjara, dalam kesejukan, dalam kesengsaraan, dalam keadaan azab, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan asbab untuk dia keluar melalui raja yang tidur dalam tempat yang sedap tadi bermimpi. Raja ni tak tahu makna apa mimpi itu, maka dia memerlukan, dia berhajat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun proses tu sulit. Nabi Yusuf dalam penjara. Macam mana dia nak tahu Nabi Yusuf? Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf, proses itu sulit. Melalui kawan dia. Yang dulu masuk dalam penjara bersama dengan dia. Sekarang dah jadi pegawai besar. Ketua masakan dalam istana itu. Akhirnya tukang masak ni cerita pada raja. Raja nak menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudiannya surah Yusuf menceritakan bagaimana Nabi Yusuf memperolehi kedudukan yang baik. Apabila Nabi Yusuf menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah negara yang menjadi makna kepada mimpi raja itu. Raja ni mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. 7 ekor lembu gemuk memakan akan dia oleh 7 ekor lembu kurus. Maknanya 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Maknanya hasil yang diperolehi, hasil yang terkumpul, hasil yang disimpankan zaman senang habis. Dihabisi dengan datangnya zaman yang susah. Itu makna mimpi. Itu pemberitahuan rohani raja kepada raja. Raja tak faham. Maka raja mencari seorang yang boleh hurai pemberitahuan rohani dia. Nabi Yusuf boleh hurai. Bila Nabi Yusuf boleh hurai kepada raja, signal yang rohani raja hantar kepada jasad raja, diri raja, Nabi Yusuf menunjukkan dia boleh membantu raja menyelesaikan masalah itu. Nabi Yusuf kata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf kata, jadikanlah aku ini sebagai orang yang mengurus di atas khazanah bumi. Sesungguhnya aku ini hafizun, orang yang menjaga, alimun, orang yang mengetahui. Nak 2. Kena ada 2 sifat. Sifat yang pertama, hafizun, dia boleh menjaga, dia amanah. Yang kedua, alimun, dia mengetahui, dia ada ilmu, dia tahu nak urus macam mana. Kalau dia jujur, tapi dia tak tahu nak urus macam mana, akan rosak juga.
Kalau dia ada ilmu, tahu nak urus macam mana, tetapi dia tidak jujur, dia khianat, akan jadi rosak juga. Syarat untuk memegang suatu kedudukan, yang pertama jujur, yang kedua ada ilmu bagaimana untuk menguruskan perkara itu. Nabi Yusuf bagi tahu dia ada sifat ni, maka dia minta kedudukan bukan kerana nak kepada kedudukan, tetapi untuk menyelamatkan negeri Mesir, supaya rakyat negeri Mesir berada dalam keadaan yang sejahtera. Negeri Mesir yang Nabi Yusuf nak selamatkan ni, negeri siapa dia? Bukan negeri Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lahir di Palestin . Nabi Yusuf dilahirkan di Jordan, kemudian membesar Nabi Yusuf dilahirkan di Jordan, keluarga Nabi Yusuf di Palestin. Dan Nabi Yusuf nak tolong selamatkan rakyat Mesir ni. Negeri siapa dia? Negeri Mesir ni. Negeri Mesir ni negeri Hajar. Hajar ni mak Nabi Ismail. Nabi Ismail tu adik-beradik Nabi Ishaq. Nabi Ishaq tu Toki Nabi Yaakob. Negeri Mesir ni negeri moyang dia Nabi Ibrahim punya isteri. Makna apa tu? Ada pertalian. Walaupun nampak macam tidak ada, tetapi manusia itu mempunyai pertalian yang kalau dia tahu, dia faham, dia kenal, pertalian itu tidak jauh. Nabi Yusuf minta supaya diberikan kepada suatu kedudukan, bukan kerana nak pada kedudukan itu, tetapi untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia di situ berada dalam keadaan yang sejahtera. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf kata kepada raja tu, jadikanlah aku orang yang pegang khazanah muka bumi ini, khazanah bumi ini. Sesungguhnya aku adalah seorang yang memelihara, jujur dan mengetahui, tahu, faham, nak urus bagaimana. Kemudian Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab ni pelajaran kedua kita nak belajar. Selepas pelajaran rohani, pelajaran kedua kita nak belajar, Allah Ta'ala buat mari ayat. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Demikianlah kami perkukuhkan kepada Nabi Yusuf di atas muka bumi. Kami tempatkan di mana yang kami capaikan apa yang ia kehendaki, menimpa akan rahmat kami sesiapa yang kami kehendaki. Nabi Yusuf minta kedudukan. Raja tu perkenankan, Nabi Yusuf pun dapat dengan mestilah melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Bila dapat ni Allah Ta'ala kata nusibu bi rahmatina man nasha'u, maka kami timpakan akan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki. Bila Nabi Yusuf dapat kedudukan tu, Allah Ta'ala kata kami tak beri rahmat dah kepada Nabi Yusuf. Wala nudhi'u ajral muhsinina, dan kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Ni orang ramai ni dalam Allah Ta'ala sebut dalam ungkapan ramai, ungkapan jamak. Wala nudhi'u ajral muhsinina, dan kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Siapa dia orang-orang yang baik itu? Nabi Yusuf minta, Nabi Yusuf dapat. Bila dapat tu Allah Ta'ala kata ini rahmat kami. Maknanya setiap rahmat yang kita dapat ni adalah setiap kurniaan, setiap rezeki, setiap keseronokan, setiap yang kita dapat adalah rahmat Allah. Contohnya Allah kata Nabi Yusuf dapat kedudukan rahmat Allah tu.
Kita juga kesenangan yang kita dapat hari ni. Rahmat Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wala nudhi'u ajral muhsinina, dan kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Ganjaran orang-orang yang baik, lafaz jamak. Kalau kita pinjam sekejap grammatical orang putih, grammatical English grammar, dia kata plural. Kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Ramai situ siapa dia? Nabi Yusuf yang dapat. Siapa yang buat kebajikan? Nabi Yusuf. Kerana dia bersabar, dia dapat. Kalau dia gopoh, dia gagal dalam ujian-ujian yang datang sebelum tu, dia tak dapat. Tapi kerana dia sabar, dia dapat. Bila dapat, Allah Ta'ala kata, balasan orang-orang yang baik. Kena seolah-olahnya balasan tu mesti di-share dengan orang ramai. Dengan siapa? Ulama jawab, maksud, dan kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Maksud di sini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu masa bina Kaabah dulu, masa susah dulu, masa penat dulu, berdoa, Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka. Nabi Ibrahim mendoakan kepada anak cucunya supaya dikurniakan zuriat yang baik yang memimpin manusia. Lepas tu Nabi Yaqub AS berdoa juga supaya keturunan dia menjadi imaman, menjadi pemimpin-pemimpin. Sekarang si anak yang bernama Nabi Yusuf dapat dah kedudukan untuk melaksanakan tanggungjawab. Maknanya apa tu? Ini ulama menyebut dalam konteks perjuangan yang umur perjuangan lebih panjang daripada umur seorang manusia. Umur perjuangan merangkumi beberapa generasi. Umur kita satu generasi kita. Umur perjuangan yang panjang itu merangkumi beberapa generasi. Kejayaan yang diperolehi di dalam perjuangan adalah di antaranya berkat doa orang-orang yang terdahulu yang merintis perjuangan itu. Bila Nabi Yusuf dapat kedudukan, maknanya dapat resti hukman wa ilma. Masa Nabi Yusuf duduk dalam rumah di Mesir tu, rumah Aziz, Nabi Yusuf membesar. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Apabila Nabi Yusuf membesar, siapa umur balik, siapa jadi orang muda, kami kurniakan kepada Nabi Yusuf hukman wa ilma, kebijaksanaan, hikmah dan ilmu. Allah beri pada Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf jadi hamba, bukan belajar di universiti, tapi Allah bekalkan kebijaksanaan dan ilmu melalui jalan ilham datang, di antaranya dibawa oleh pihak ruh yang baik, yang mulia. Ilham ni macam-macam mari tuan-tuan. Ada ilham yang dibawa oleh syaitan. Ada ilham yang dibawa oleh diri kita sendiri. Ada ilham yang dinisbahkan kepada kemalaikatan. Bila kita berzikir, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Seorang yang takut bila dia berzikir, dia akan didatangi ketenangan. Seorang yang keliru, yang keluh kesah, yang keliru, bila dia berzikir, dia akan didatangi oleh kepastian. Seorang yang keluh kesah, bila dia berzikir, dia akan dapat ketenteraman. Yang bawa mari ni, ayat ni kata malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah menurunkan malaikat. Malaikat mari turun kepada orang yang berzikrullah tadi. Malaikat mari bawa kekuatan. Yang sambut kekuatan yang malaikat bawa bukan nafsu kita.
Yang sambut kekuatan yang malaikat bawa. Ketenangan, kepastian. Yang sambut ni adalah ruhani, tentera roh tadi. Hak ni. Kalau kita, maka bila mana dia menerima, dia tukar sambut. Dia hantar isyaratnya kepada kita. Sama ada dalam waktu kita sedar, ataupun dalam waktu kita tertidur. Kita berzikir, kita tertidur. Dapat isyarat, kita faham makna dia. Ataupun waktu tidak tidur lah. Tengah-tengah bawa kereta, kita berzikir, kita buat amal soleh, kita berzikir. Waktu tu mari. Mari apa yang dihantar, ilham yang dihantar, rohani kita sambut, rohani kita faham. Okay. Jadi, ilham yang datang tu berbagai-bagai warna. Warna jernih pun ada, warna keruh pun ada, warna kelodak pun ada. Datang daripada syaitan pun ada, datang daripada malaikat pun ada. Yang datang daripada malaikat ini, yang datang daripada yang bawa, yang datang daripada pihak yang baik ini, menjadikan orang tu cerdik walaupun tidak melalui proses pembelajaran secara akademik. Nabi Yusuf tidak masuk universiti, tapi dia lebih cerdik daripada orang yang belajar kot cara akademik. Allah Ta'ala beri pada Nabi Yusuf boleh mentadbir mimpi. Nabi Yusuf tidak apa kamu takbir mimpi, tak ada. Kot cara mana? Allah ilhamkan kepadanya ilham yang baik. Ni nama dia hukman wa ilma. Nabi Yusuf dapat. Jadi apabila Nabi Yusuf AS dapat dengan hukman wa ilman, inilah Nabi Yusuf akan gunakan untuk mentadbir negeri Mesir bagi menyelamatkan rakyat Mesir daripada mati kebuluran. Nabi Yusuf pakai apa? Hukman wa ilman yang Allah Ta'ala beri. Ni Allah Ta'ala sebut, kami tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Ulama kata maknanya, hukman wa ilma itu dapat di antaranya kerana mustajab doa Nabi Ibrahim, kerana mustajabnya doa Nabi Yaqub. Makna apa tu? Kita kena faham bahawa sebahagian kebaikan yang kita dapat hari ini adalah persiapannya telah dilakukan oleh tok nenek moyang kita dulu. Kita jadi baik sikit, rajin datang ke masjid, jadi solehlah sikit-sikit. Mungkin ini adalah kerana berkat doa tok nenek moyang kita yang kita tak sedar. Tapi ada ikatan tu antara kita dengan mereka. Ada ikatan lah. Ikatan yang tidak nampak. Ikatan yang kita tak nampak. Ikatan ghaib. Ada. Kenapa kita kata ada? Kerana di sini, bila Nabi Yusuf dapat kedudukan, Allah Ta'ala kata, itu ganjaran kepada orang-orang yang baik, yang kami tidak lupa, yang kami tidak sia-siakan. Apa ni tidak sia-siakan? Tidak sia-siakan makna apa? Maknanya ketika Nabi Ibrahim susah dulu, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim tak dapat lagi. Nabi Ibrahim tidak dapat lagi kerana Allah menangguhkan untuk dikurniakan kepada anak cucunya. Maka anak cucunya dapat. Sekarang Nabi Yusuf AS dapat. Dapat apa? Dapat memimpin. Kepimpinan ini tuan-tuan, ada orang dia minok, lalu dia minta. Tapi Tuhan tak bagi kerana Tuhan tidak merezekikan kepada dia. Dia nak, maka dia belajar, dia mengasah kepimpinan secara akademik dan sebagainya lagi. Tuhan tak beri. Dia tak dapat. Allahu war-razzaq. Dia nak, tak dapat. Padahal dia asah. Padahal dia menambahkan kebolehan melalui pembelajaran dan sebagainya lagi. Ada yang kedua pula, orang yang kedua, tak nampak pun dia ada bakat kepimpinan. Tak nampak, terpendam duduk kat dalam. Bila bakat tu muncul,
setelah diberi amanah, maka dia boleh buat kerja. Dia tidak adalah, kita tak nampak dia tu bersungguh usaha asah, tak ada asah. Bila dia beri amanah, dia boleh buat kerja. Macam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf belajar nak jaga bumi bila? Nabi Yusuf tidak belajar. Tidak ada masa untuk belajar ilmu nak mentadbir bumi, nak mengurus pertanian ni. Tidak belajar kerana dia membesar sebagai seorang hamba. Tapi bila mari ujian dan diberi tanggungjawab, dia boleh buat dengan cara yang baik. Semua tanah ditanam. Tidak ada tanah yang dibazirkan. Nak tanam macam mana supaya hasil itu elok. Sistem saliran itu nak diuruskan bagaimana. Ni semua kena belajar. Nabi Yusuf dapat melaksanakan dengan cara yang baik. Nabi Yusuf belajar bila? Dia membesar sebagai seorang yang berada sebagai seorang hamba di rumah seorang pembesar. Ada masa dia sekolah? Tak ada. Kenapa perkara ni boleh berlaku? Kerana hukman wa ilma, ilham yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepadanya adalah merupakan mustajab doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang minta supaya keturunannya menjadi pemimpin-pemimpin. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Nabi Yaqub alaihissalam juga berdoa. Maka doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yaqub, doa tok nenek moyang ini mustajab dalam bentuk dapat dinikmati oleh anak cucu. Ini adalah perkara kedua yang nak dibawa, yang boleh kita lihat melalui surah Yusuf AS, yang nak dibawa kepada kita dalam bentuk yang tersirat. Hak kita tak nampak di permukaan kerana dia tersirat kok sebelah dalam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala cerita di awal surah Yusuf, setelah Nabi Yusuf AS cerita ke ayah dia. Dia mimpi, dia cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jangan cerita mimpi ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Pelik juga tak? Jangan cerita mimpi kepada adik-beradik. Sebab apa? Pelik juga tu. Satu perkara. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam, dia sebut tang ni nak beritahu bahawa dia faham makna mimpi Nabi Yusuf. Rohani Nabi Yusuf bagi signal, Nabi Yusuf faham, Nabi Yaqub faham. Mana dalil dia faham? Dia pesan ke anak dia. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Nabi Yusuf cerita pasal mimpi. Nabi Yaqub jawab, kerana dia, yakni Allah Ta'ala, akan menyempurnakan nikmatnya. Allah akan menyempurnakan nikmat Allah ke atasmu, hei Nabi Yusuf, dan ke atas keluarga Yaqub. Keluarga Yaqub tu dia lah. Dia Nabi Yaqub yang cakap atas keluarga kita maknanya. Sebagaimana dia, Allah Ta'ala telah mengurniakan kurniaan itu kepada tok nenek moyang kita sebelum daripada ini, iaitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Tuhan buka dah kemuliaan keluarga kita. Keluarga kita, hak daripada Tuhan beri kemu, Tuhan beri pada anak-beranak kita, ni anak Nabi Yaqub ni, kepada toki kita, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim tok nyang kita. Allah Subhanahu wa taala buka sekarang, sempurnakan, menyempurnakan mana yang belum sempurna lagi. Hak zaman Nabi Ibrahim, zaman tok nyang tak sempurna lagi. Zaman Tok Ki tak sempurna lagi. Zaman aku, zaman ayah tak sempurna lagi. Tuhan sempurnakan padamu. Kamu akan dapat satu hari nanti. Bila dapat? Hari dapat tu, Tuhan kata, inilah balasan yang kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang baik. Dapat jawatan tu bukan jawatan. Dapat jawatan tu maknanya bertanggungjawab melaksanakan amanah kerana hati
hati sedang belajar menghayati makna majid Allah dan azim Allah. Dapat jawatan makna dia, kita belajar kenal maha agungnya Allah. Kita dapat kedudukan, kita belajar mengenali majid Allah, azim Allah. Majid, nama Allah Ta'ala, asma' dia. Azim, nama Allah, asma' dia. Kita belajar menghayati Allah itu azim, Allah itu majid. Kita belajar dengan hati, belajar rasa dengan melaksanakan amanah terhadap jawatan yang dia Allah beri kepada kita. Dapat belajar. Duk atas jalan ma'rifatullah. Melalui apa? Melalui Allah sampai dah masa Allah memperkenalkan doa tok nyang dulu. Doa tok ki dulu. Yang tok ki tak sepak rasa. Yang tok ki rasa adalah penat. Yang tok ki rasa adalah pedih. Yang tok ki rasa adalah sakit. Buah dia mari sekarang. Hasil dia mari sekarang. Sekarang kita dapat rasa rezeki itu. Itu dibuka oleh siapa? Oleh Toki. Jadi ini nak cerita kepada kita bahawa kisah Nabi Yusuf alaihissalam nak memaparkan kepada kita bukanlah apa yang kita buat dan apa yang kita dapat itu adalah daripada kita semata-mata. Tak. Adalah yang Nabi Yusuf dapat itu sebahagiannya. Yang penting sekali kedudukan itu adalah di antara doa, adalah di antara perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya kita dengan tok nenek moyang kita ni ada tali ghaib yang mengikatkan. Tak putus. Cuma tak nampak sahaja. Maka begitulah juga apa yang kita buat hari ni. Kita buat benda baik. Baik itu tali dia akan sampai ikat anak cucu kita. Jadi baik juga. Ataupun kita buat benda yang buruk. Maka keburukan itu tali akan mengikat anak cucu kita. Anak cucu kita nak buat baik jadi tersakok, terhalang. Kerana nak buat baik tali hak jahat tadi tarik masuk dalam gaung jahat semula. Wal'iyazubillah. Tapi kalau kita buat perkara yang baik, akan berlaku satu perkara anak cucu kita nak buat yang jahat. Kerana tali ghaib itu hidup. Nak buat jahat dah. Tali ghaib ni tarik. Selamat daripada masuk dalam gaung. Masuk terjerumus ke dalam gaung. Naik atas dayak kebaikan semula. Ini dapat kita gambarkan. Melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang dapat tu, Nabi Yusuf dapat kedudukan adalah di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Yusuf digoda oleh isteri Al-Aziz. Kita dah tempat ni kalah tuan-tuan. Kerana ujian ni besar. Nabi Yusuf jadi selamat kerana Allah Ta'ala sebut laula arra'a burhana rabbihi. Kalaulah tidak bahawa dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, nescaya dia akan terjerumus. Demikianlah Allah Ta'ala memalingkan Nabi Yusuf hati dia daripada perkara-perkara yang keji tadi. Apa makna laula arra'a burhana rabbi? Ulama jawab, ketika mana dia digoda kemuncak godaan, dia diletakkan di kemuncak kegodaan, dia terpandang wajah keluarga dia. Dia teringat, aku ni keluarga baik, aku ni keluarga mulia. Maka terus dia menepis godaan-godaan itu. Dan terselamatlah dia daripada godaan itu kerana kehadiran gambaran keluarga dia. Ni kasih sayang yang mak ayah beri, dia hidup di dalam hati nurani anak. Menjadi satu kekuatan rohani yang boleh menyelamatkan anak, cucu, zuriat, keturunan dia. Jadi selamatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi cerita Nabi Yusuf ini di antaranya nak cerita pasal kehidupan dia
juga menceritakan ikatan-ikatan keluarga yang masih membelenggu diri, tetapi ikatan itu tak nampak dilihat kerana ikatan itu talinya tali ghaib. Quran cerita melalui ungkapan ayat-ayat yang ulama faham melalui bunga-bunga bahasa. Tengok melalui balaghah, baru nampak, oh di sana ada ikatan ghaib yang tak nampak dilihat. Ikatan itu sebenarnya wujud dan ada fungsi dia. Ikatan itu hidup, benar-benar bekerja, benar-benar bertugas sebagaimana juga tali yang zahir, tali yang nyata mengikat, tali yang batin mengikat, macam tu juga. Jadi kita kena faham diri kita ni ada belenggu-belenggu yang baik mengikat dan ada belenggu-belenggu yang jahat yang mengikat. Belenggu baik mengikat, alhamdulillah, tak apalah, dia akan kawal kita jadi baik. Tapi kalau belenggu yang buruk mengikat, macam mana pula? Wal'iyazubillah, dia akan tarik juga kita kepada kejahatan-kejahatan. Jadi ada tali raik kat situ. Ini yang kita nak belajar daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian tali yang buruk kita nak ikat macam mana? Kisah-kisah yang lain memaparkan pula bagaimana nak memutuskan diri daripada belenggu-belenggu yang jahat yang datang daripada tali ghaib yang jahat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadikal muqarrabin. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.